وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. الفاتحة. Muslimat dan Allah Alhamdulillah, malam ini kita menyambung lagi bicara kita mengenai tentang sirah Muhammad SAW. Dan masih lagi dalam musim haji ini, musim berbakat dari haji ini. Saya mengingatkan diri saya dan tuan-tuan muslimat Allah, saya kira amat-amatlah digalakkan untuk kita membicarakan kisah Nabi Ibrahim di mana-mana kita berada. Antara rujukan yang patut kita baca ialah daripada ayat 120 hinggalah ke 140 surah Al-Baqarah, sekurang-kurangnya. Kerana yang saya nampak, bila kita pergi haji dan sebagainya, kita hilang satu daripada keras ingatan kita, pengetahuan kita, iaitu pengetahuan tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Sebab itu saya kira ataupun patut sangat kita mengingati kisah baginda ini. Dan pada minggu sudah sebelum ini saya membicarakan sedikit kaitan Nabi Allah Ibrahim AS ini dengan ibadah haji yang kita sedang hadapi sekarang. Walaupun kita tak pilih tahun ini, tapi ibadah haji itu tak terasa kepada kita. Sekurang-kurangnya ada teman-teman kita, sahabat handai kita, senang-senang kita yang pergi haji. Bila mereka pergi haji ini, kalau tidak mengantar haji, kita pergi ziarahnya. Jadi kesan itu tetap ada. Kesan itu tetap ada. Apatah lagi, Allah Ta'ala telah jadikan kebersamaan dalam orang yang dapat pergi haji dengan tidak dapat pergi haji pada tahun-tahun tertentu. Maka kita melakukan ibadah korban. Ya. Jadi mereka mewukuf di sana, mereka bertahan di sana, kita berkorban di sini. Ya. Kita kena ingat, kita tak boleh nak sembelih binatang korban itu sekarang. Jemaah haji belum bertahan di sana. Sebenarnya kan. Jadi bila dah masuk waktu tahalul di sana tu, barulah kita boleh menyembelih binatang korban di sini. Kan universal di sini. Ya. Universal kita punya ibadah. Jangan risau kan. Seperti manalah yang kita bersoal dalam musim Ramadan baru ini. Bila-bila pula setiap minggu kita selalu bersoal. Beza kita dengan negara barat, UK ke US ke sampai setengah hari, 12 jam. Macam mana dikatakan Datuk Padan berlaku serta kan? Itu soalan-soalan yang lumrah kita persoalkan ataupun ditanya. Walhal Allah Subhanahu Wa Taala tak minta berkenaan dengan Datuk Padan berlaku serta. Itu fahaman kita, stigma orang lain je. Datuk Padan itu berlaku satu malam dan sepanjang malam. Buktinya macam mana? Buktinya salamun dia hatta matla'il fajr. Jadi apa susahnya kalau kita siang di sini, dijemput malam, kita malam, UK masih lagi siang, apa susah? Sebab malam yang sama kita akan lalui. Cuma sekarang giliran mula-mula jemput dulu malam, lepas tu baru kita 3 jam kemudian lepas kita malam 3 jam kemudian India sambut malam, kemudian selepas India 3 jam kemudian Saudi Arabia dan juga negara-negara semenanjung Tanah Arab menyambut malam pula. Lepas Saudi Arabia barulah masuk ke Afrika dan seterusnya ke Eropah. Jadi malam yang sama. Dan malam inilah yang Allah Ta'ala dah sebut salamun ya hatta matla'il fajr. Jadi mana tuan-tuan, bermula waktu zuhur dijemput, berkali-kali sahut menyambut azan. Ini kita tak sedar. Start masuk zuhur dijemput, pasal dijemput, kalau dia jemput ke negara paling timur kan, azan berkali-kali bersambut-sambut bersahutan sampailah kepada UK mana dan sebagainya. Ini berbeza sikit demi sikit. Juhur
azan. Jumhur dulu azan. 5 minit kemudian barulah sambung azan. Tuan-tuan. Jadi maknanya putus saja jumhur, sambut disambut. Putus saja sambutlah sekali di Kelantan dan sebagainya. Makna Allah dah cipta alam ini untuk memuji dia. Jadi barang siapa yang tidak memuji Allah dalam keadaan sistem alam ini, itulah dia. Mereka yang Arab, mereka yang ingkar sebenarnya. Begitu juga apabila kita apabila kita melakukan ibadah korban sudah masuk waktu, maka masuk waktu di tempat-tempat lain. Tapi istimewanya ibadah korban ini selagi tak masuk waktu tahlul di sana, maka selagi itu kita belum melakukan ibadah korban di sini. Sebab itu diperdebatkan. Jadi saya tak nak masuk dalam konflik lah, saya tak nak masuk di dalam khilaf. Kita merayakan Aidil Adha ini adakah kerana pagi 10 Zulhijjah ataupun merayakannya kerana ibadah haji orang haji, orang yang pergi haji. Persoalan itu diperdebatkan sejak ada 1400 tahun dulu lagi dalam kalangan ulama dan sebagainya, ya. Jadi tuan-tuan, saya tak nak masuk dalam khilaf panjang sebut. Jadi ceritanya mudahkan ceritanya. Orang yang menjalankan haji di Mina, ya, di Mina, dia telah merontak dan perkahiyun awal. Pada masa itulah disembelihnya binatang-binatang korban. Kita di sini pun ikut sama. Macam mana tu? Sepatutnya kita dulu lah bagi depikung. Tidak begitu. Katalah kita dengan Saudi beza 5 jam. 5 jam beza. Kita lebih dulu dari Saudi 5 jam. Sedangkan di sana, tengah malam di sana itu bermulalah 4 hukum hakam haji yang telah ditentukan, iaitu bermula waktu mabit Muzdalifah, bermula waktu melontar jamrah umrah, bermula waktu tawaf dan sa'i haji, bermula juga waktu untuk bercukur. Jadi tuan-tuan, detik tengah malam itu bermula waktu. Jadi kita pada masa itu sudah pukul 4.30 pagi. Sebab tengah malam di Saudi ialah 11.30 malam. 4.30 pagi kita kat sini. Jadi bila kita sembelih binatang korban setelah fasal li rabbika wanhar, ya, itu ingat tu. Kena sembahyang dulu baru sembelih binatang korban. Jadi kalau nak cepat sembelih, cepatlah sembahyang sepatutnya. Ni sembahyang pun dah dapat, nak sembahyang hari raya lah, dah sembahyang lambat, khutbah nak berjela-jela, last sekali dah pukul 11 pagi baru nak kain. Mau je nak siap pun. Sedangkan Nabi SAW mengajar kita mudah, ya. Masuk je waktu duha, sembahyang salat sunat Aidil Adha. Aidil Fitri pun sama. Masuk waktu duha, setengah jam selepas syuruk, itu bermula waktu duha, ya. Bila bermula waktu duha, kita salat Aidil Adha. Kalau Aidil Fitri, khutbahnya panjang. Ini amal Nabi. Kalau Aidil Adha, khutbahnya pendek. Ya, ini dia punya sistem yang Nabi dah tinggalkan kita. Aidil Fitri khutbah panjang, Aidil Adha khutbahnya pendek. Dan Nabi tak makan apa-apa selagi belum makan daging yang disembelih daripada binatang korban ini. Kita nak buat macam tu kat Malaysia, saya rasa ramai rumah kita ada dalam padang sembelih tu. Kita kaya haji pasal apa? Pukul 3 tak siap lagi tu kan? Nak makan apa? Nak masak lagi, kan? Ilmu pertama pukul 3 tak siap lagi. Allah jadi sembelih teman-teman, kan? Soal waktu. Masuk duha sembahyang terus. Itu kadang saya kata, ya Allah, apa lalu tunggu lagi untuk takbir. Takbir pun 4 hari. Takbir gaya Aidil Adha 4 hari. Tak payah tidak takbir sangat. Masuk je duha sekali, syuruk pukul 7.05 minit. Duha 7.30. Takbir lebih kurang, kita katalah buat persiapan bukan 7.45 sembahyang. Minta 9.30 orang sembahyang. Pukul 9 orang sembahyang 9.30. Kat kampung-kampung, ya Allah, kata mayat sembahyang lah, tak ada tunggu kamu keluar. Sudah lagi, ya. Kita dah tahu dah memang hari ini hari besar. Kita keluar cepat, kan. Jadi 7.45 sembahyang. Paling-paling pukul 8 lah, pukul 8, 8.10 selesai. Khutbah dalam 20 minit, 8.30 selesai, terus hari lembu. Pukul 9 lembu tambah khutbah, kan. Lapar, ambil masa dalam sejam setengah, kita kata 10.30 dah dapat daging pertama, kan? Jadi Nabi SAW dia sudah mengambil daging ni sikit, dicampur.
dalam satu bekas masak dan dia menghirup kuah yang daripada masak. Saya baca dalam kisah haji wada Nabi SAW. Ya. Jadi kalau pukul 11 pagi kita kata dah masak untuk hirup kuah tu rasanya tak sebab lapar lah, tak sebab lapar. Tapi kalau kita hirup petang dengan dua kali lapar, tumbak dan tumbak. Jadi afdal pada pagi hari Allah ini kita merasai nikmat dari korban. Ya, nikmat dari korban. Dan memanglah tanyalah siapa-siapa pun daging korban yang lebih manis daripada daging yang beli biasa. Pasal barakah tu satu benda yang kita tak nampak dengan mata kasar. Ya, barakah kita tak nampak dengan mata kasar. Jadi dengan adanya daging korban, banyak daging yang beli 5 kilo kat pasar, daging korban lebih manis. Kenapa? Adakah psikologi? Tak payah fikir lah. Benda tu sebenarnya barakah. Ya, Allah Subhanahu Nabi SAW beritahu dalam satu hadis Qudsi, sebelum darah itu menitik ke tanah, darah sembelihan menitik ke tanah, pahala korban tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak fikir macam mana? Betapa cepatnya darah itu memancung jatuh ke tanah, tapi pahalanya lebih cepat itu. Saya ingat 1/10 second, 1/10 saat kelajuan darah itu jatuh ke tanah. Kan? Kalau dah satunya memang ini tekuk lembu itu dengan tanah itu dah lekas, bukan menjadi. Kemudian bila memancung lajunya, ingat dalam 1/10 saat boleh sampai ke tanah. Bayangkan secepat itu darah menipis ke tanah, lagi cepat Allah Ta'ala angkat pahala orang yang melakukan ibadah korban ini di sisinya. Fikirkan, rasa fikirlah. Itu sebenarnya kuasa Allah yang memang tak mampu dengan pemikiran manusiawi. Jadi tuan-tuan, benda ni mengikat kebersamaan kita di antara orang yang menunaikan haji dengan orang yang tak sempat menunaikan haji pada tahun ini. Ya, sepatutnya dah rayu-rayu tak dapat pergi haji tahun ni, dia punya korban ini tambah. Sepatutnya dah. Kalau cadangnya 2 bahagian je, seorang dia kena satu untuk dia, satu untuk isteri dia, tapi dia tak dapat pergi haji. Nak betul-betul akrabkan lagi dengan ibadah haji ni, tambah sampai sekon sepatutnya lah kan. Kegol duit kan ada lagi dah simpan atau haji. Waktu sikit bila kan. Jadi kalau dari itu kejut setelah nak tunjuknya ibadah itu Allah Subhanahu Wa Taala sudah rancang untuk memuji dia, ya, dan untuk ada ikatan kebersamaan antara umat alim dan antara hamba-hamba. Dua perkara, ya. Jadi sistem sudah dirancang untuk memuji dia, tiba-tiba hamba yang tidak memuji dia. Inilah hamba-hamba yang ikat. Sistem sudah dirancang untuk kita duduk secara bersama, tiba-tiba ada orang yang menyimpang, ada orang yang nak lari daripada kebersamaan ini, maka dia juga ada orang-orang yang menyimpang ataupun habar, ya, apa ingkar. Itulah indah ibadah, dan apatah lagi ibadah yang kita sedang hadapi ini adalah ibadah haji. Baiklah, kita kembali kepada kitab Fiqh Sirah ini, tuan-tuan. Kita sudah baca kitab Fiqh Sirah oleh Syekh Muhammad Sayyid Muhammad Al-Muti ini, sehingga ke tahap dakwah yang peringkat dakwah Islamiah semasa hidup Rasulullah SAW. Sebuah Islam semasa hidup Rasulullah SAW telah menempuhi 4 peringkat yang berlainan, iaitu peringkat pertama, peringkat secara sulit, memakan masa selama lebih kurang 3 tahun. Daripada mulanya Iqra sampai ke 3 tahun kemudian Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyian, ya, dari rumah ke rumah, bahkan percakapan baginda pun dalam keadaan berbisik-bisik, tidak secara terang-terangan. Peringkat kedua ialah peringkat secara terang-terangan tanpa kekerasan, berjalan sehingga berlaku hijrah, iaitu daripada 3 tahun hampir 3 tahun pertama masuk tahun keempat sehingga berlakunya hijrah, maka dakwah bila terang-terangan tanpa kekerasan, bukan memberi kekerasan kepada orang lain, sebaliknya dikerasi oleh orang lain, ya, dikerasi oleh orang lain. Peringkat ketiga, dakwah secara terang-terangan menggunakan senjata untuk mempertahankan diri sehingga berjalan sehingga pembukaan Makkah Al-Mukarramah. Daripada mula hijrah, selama ini hanya dalam bentuk defensif,
Kali ini dalam bentuk ofensif, dalam bentuk menggunakan senjata, tapi itu masih defensif, mempertahankan diri, ya, sehingga kepada pembukaan Makkah pada tahun 8 Hijrah. Dan dakwah mereka keempat adalah dakwah secara terang-terangan dan mengangkat senjata terhadap mereka yang cuba menghalang perjalanan dakwah, dan mereka inilah dipraktikkan syariat-syariat Islam dan perintah berjihad pun diturunkan. Kalau kita berhalusi lagi, Nabi SAW tidak pernah menyerang orang lain atau musuh-musuh Islam terlebih dahulu, melainkan musuh-musuh Islam ini yang menyerang Nabi SAW. Tapi keadaan ini berbeza. Apabila tamat peperangan Khandaq, peperangan Khalid, peperangan Ahzab, maka Nabi SAW telah mengambil tindakan menyerang terlebih dahulu kubu orang-orang Yahudi di Khaybar. Kubu orang Yahudi di Khaybar. Jadi ini memang kali pertama Rasulullah bertindak menyerang terlebih dahulu. Kenapa? Sebab Khaybar itu kalau tidak diserang, maka dia akan membawa suatu gerombolan besar menyerang Madinah pula. Dan ini satu kedudukan yang cukup bahaya. Dan orang-orang Yahudi ternyata licik dalam setiap tindakannya, ya. Bahkan kalau kita tengok, ya, senario Yahudi ini menjadi bukan cucuk kepada manusia, bukan Islam saja, dicucuk semua orang, dirosakkan semua orang. Kalau kita lihat bagaimana perang salib, siapa yang cuba membunuh Richard Delairhat sana? Siapa? Kita baca sejarahnya, ya. Semasa Richard Delairhat berperang dengan Napoli Salahuddin Al-Ayyubi, bermati-matian berperang, tiba-tiba Richard Delairhat melihat satu kelainan di antara musuh-musuh yang pernah dibunuh dengan musuh yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Kelainan. Kenapa? Musuh yang adil, musuh yang tidak menganiaya orang, musuh yang tidak mengambil kesempatan ke atas kelemahan musuhnya lagi. Itu penilaian Richard kepada Salahuddin. Dan bila dilihat Richard semakin kendor, semakin hendak berdamai dengan Salahuddin, disitulah dia telah cuba lima, hampir-hampir terbunuh. Siapa yang bunuh dia? Tak lain tak ada daripada salah seorang 9 sekutu dia. Ada 9 raja yang bergabung dengan Richard Delairhat. Mana 8 lah, 8 yang bersatu macam Richard tu, 9, ya. Hampir daripada England, daripada apa, semua nak menyerang Salahuddin seorang. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, ya, menjaga Salahuddin sehingga akhir Richard diherek untuk menandatangani perjanjian di 3 tahun saja. Richard sempat mengambil alih, merampas Baitul Maqdis dari tangan Salahuddin. Setelah Salahuddin berjaya menawan kota Baitul Maqdis kali pertama pada 1195, ya, 1195, pertentangan antara Salahuddin dan Amarif, jatuh Baitul Maqdis di tangan Salahuddin, ya. Kemudian pada 1195 jatuhlah sekali lagi atas serangan besar-besaran daripada Richard dan juga gerombolan dia ke tangan puak-puak barat, puak Salimia. Tapi 3 tahun je, 1198, maka jatuhlah semula Baitul Maqdis ke tangan Salahuddin Al-Ayyubi, sampai penguasaan itu sehingga 1924. Seperti itu berapa lama, ya tak? Daripada abad ke-12 Masehi hinggalah ke abad ke-20 Masehi, kan? Abad ke-20 barulah jatuh kerajaan Nabi Baitul Maqdis ke tangan Islam, ke tangan Nabi Kristian, ke tangan Kristian balik. Dan tu pun tak jatuh lagi, jatuhnya Osmaniyah, jatuh betul-betul setelah 20 tahun kemudian, 24 tahun kemudian setelah jatuhnya kerajaan Osmaniyah, 24 tahun kemudian barulah Baitul Maqdis jatuh dari Kristian dan Yahudi balik. Jadi tentu persoalannya, siapa yang cuba membunuh Richard Delairhat? Yahudi, salah satu sekutu dia daripada Yahudi. Dan akhirnya Richard menangkap membunuh orang yang cuba nak bunuh dia, salah satu daripada sekutu. Jadi Yahudi memang begitu. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kita, kenapa aku hidupkan Yahudi itu sampai sekarang?
Bani Israel terus sekarang, sal Bani Israel kam ataina ayatin bayyinah. Ya, tanya kepada Bani Israel, berapa banyak ayat keterangan yang kami turunkan kepada mereka, tetapi kemudian mereka telah melanggar ayat-ayat. Dan kamu lihatlah, ini contoh bangsa kaum yang Allah Ta'ala dah berikan kelebihan kepada mereka. Nabi sekian banyak Nabi, ayat-ayat Allah sekian banyak ayat Allah diturunkan kepada Bani Israel, dia ingkar. Bila dia ingkar, hidup dia tak tenteram. Memang dia menguasai dunia sekarang, ya, tapi kehidupan dia tak pernah tenang. Dia tak pernah tenang. Rakyat istimewa mengakui, mana ada keterangan dalam Israel sekarang? Tak ada. Kan? Jadi itu tujuan Allah Ta'ala terus hidupkan Israel, Bani Israel. Dan kita pada hari ini tak dapat nak tengok manakah kerana Israel ataupun Yahudi dengan apa ni, realiti masalah sebenarnya. Kadang-kadang masalah itu dihidup-hidupkan, diapi-apikan. Itu je. Panjanglah kalau nak bahas tentang Bani Israel. Dia kena ada satu siri khas berkenaan dengan sejarah Bani Israel. Siapa Yahudi, siapa Bani Israel, dan apakah bencana-bencana yang datang kepada kaum Yahudi. Dan kenapa Al-Quran ada kali dia menyebut Bani Israel, ada kali dia menyebut Yahudi. Contohnya, walan tarda anka yahuda walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kenapa dalam ayat itu Allah kata walan tarda anka Israila wan nasara hatta tattabi'a millatahum? Allah guna Yahudi. Sekian beza antara Yahud dengan Israel. Panjanglah. Kita tak tanggung nanti ada kita juga, ya. Jadi tuan-tuan, apabila kita melihat sejarah Nabi SAW balik kepada asal-asal yang sama Yahudi tadi, satu je tuan-tuan yang betul-betul Nabi serang ialah Khaybar. Yang lain semua jadi serang. Okey, perang Mu'tah, ada orang kata perang Mu'tah pun Nabi serang dulu juga Ustaz. Macam mana Ustaz kata Khaybar satu je? Perang Mu'tah ni tak akan terjadi kalau tidak kerana putusan Rasulullah. Umair Al-Azdi dibunuh. Putusan Rasulullah bukan saja dibunuh, dipancung, bahkan dimalukan. Jenazah Umair Al-Azdi radhiyallahu anhu dimalukan oleh Raja Basrah. Raja Basrah pada masa itu bernama Shurahbil. Ya, Shurahbil Raja Basrah menjadi di bawah naungan Basrah. Di mana? Basrah adalah di wilayah selatan Syam. Ya, selatan kawasan Syria itu ada satu kerajaan Basrah Arab, tapi Arab yang tunduk kepada Kaisar Rom. Kaisar Rom pada masa itu Herakl ataupun Hercules. Hercules. Jadi Hercules raja Rom yang besar. Bila terima surat Rasulullah SAW, dia terima dengan penuh hormat. Tapi gubernur dia, mana raja kecil bawah dia yang menjaga Basrah, Shurahbil namanya, bila terima surat itu bukan main lagi. Dia pancung, dia malukan jenazah itu, dia teranjangkan, dia arak seluruh kota Basrah, kota Basrah. Walhal itu sahabat yang mulia, Umair Al-Azdi namanya. Umair bin Hilal Al-Azdi. Jadi Rasulullah menangis bila dengar cerita sahabat dia yang bawa surat ini dimalukan jenazah di sedemikian rupa, dianiaya sebelum hukum. Maka Rasulullah SAW mengambil tindakan untuk mengajar Shurahbil ini, lalu menghantar tentera-tentera ke Mu'tah, bertemulah di Mu'tah tadi. Jadi kita jangan ingat bahawa Rasulullah SAW menyerang Mu'tah itu semata-mata kerana nak tunjuk hanlah kepada ada, tidak. Ada sebabnya. Tapi Khaybar ni Rasulullah memang mulakan dulu peperangan. Pasal dan nampak Yahudi tadi ni dia sedang merancang untuk menghancurkan Madinah daripada Khaybar tadi. Jadi tuan-tuan, itu kehebatan Rasulullah SAW. Dia tahu di manakah rencana Yahudi yang baru nak dimulakan tadi, dan boleh blok bawah kita. Padahal kita tak tahu di mana Yahudi nak mula. Tiba-tiba aja mata wang jatuh, kan? Harga barang ekonomi merosot, krisis kewangan berlaku tiba-tiba saja. Cuba cek balik, siapa yang main benda macam ni? Itu yang kita geram sangat disampaikan bunuh yang dari
Yang bahkan Hitler pula berani kata, aku tinggal sikit Yahudi ini untuk kamu semua tengok macam mana bercara Yahudi, dan kamu tahulah kenapa aku bunuh Yahudi. Betul juga Hitler kan. Jadi itulah sebuah sedikit susu galuh berkenaan dengan peperangan yang tadi. Saya kalau sebut peperangan Rasulullah SAW, saya bersikap lain sikit ya. Setengah-setengah daripada kita bila bercerita tentang peperangan Rasulullah SAW, mereka bercerita dengan bersemangat, Rasulullah membuat begini, masuk, serang, panah. Tapi saya nak supaya kita jangan terlalu terimbau kalau itu bimbang, takut orang non-Muslim pandang kita ni pula sebagai ganas. Kan? Jadi sebenarnya kita kena beritahu Rasulullah SAW masuk peperangan ataupun melancarkan peperangan bukan untuk kemenangan suatu keegoan keluarga, tak ada, demi kebenaran semata-mata. Tengoklah khutbah peperangan Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah pesan dekat sahabat sahabat. Dan ternyata Rasulullah SAW berperang setelah diperintahkan berperang ya. Setelah diturunkan ayat-ayat dengan peperangan, dan peperangan ini semata-mata kerana dakwah. Baik, seruan secara sulit. Nabi Muhammad SAW pun telah menunjukkan tugas yang telah dipertanggungjawabkan ke atas baginda, itu berdakwah secara sulit, menyeru manusia Arab supaya menyembah Tuhan Yang Maha Esa dan menyingkirkan penyembahan berhala. Ianya dijalankan secara sulit agar kafir Quraisy tidak terperanjat dengan seruannya ini, kerana mereka semua terlalu fanatik dengan penyembahan berhala. Sebagai langkah yang pertama, diajaknya mereka yang kharif dengan baginda sahaja, atau mereka yang kenal rapat dengan baginda ya. Pada masa itu sudahlah orang-orang yang menerima dakwah di masa sedikit ya, masa tak ramai, hanya tak sampai 100 orang ya. Pada peringkat awal dakwah sehinggalah hijrah tahun 6 hijrah Rasulullah. Setelah 6 tahun Nabi berdakwah, Nabi menghantar hijrah pertama ke Habsyah. Pada masa itu umat Islam tak sampai pun 100 orang. Yang pergi berhijrah itu 80 orang, dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tiba-tiba yang ada dekat Mekah itu berapa orang? 30 orang kan? Itu dia tinggal. Jadi kalau seruan dakwah itu secara terang-terangan, maka dia akan bawa dua implikasi. Implikasi pertama, kematian ataupun kemusnahan umat Islam itu sendiri. Implikasi kedua, Arab akan menjadi macam spring, terkejut sebab mereka terlalu fanatik dengan keberhalaan. Maunya tidak. 700 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW bermulanya era keberhalaan dalam kota Mekah. Jadi sebab itulah tindakan Rasulullah SAW menjalankan sebuah dakwah secara sulit, secara rumah-rumah, secara percakapan kawan atas kawan yang kali-kali saja, ahli keluarga saja. Itu pun ahli keluarga, tuan-tuan, menantu dia orang, menantu Rasulullah tak boleh terima. Siapa dia? Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab, anak Abu Lahab. Ya, sepupu Nabi sendiri merangkap menantu Nabi, Utbah dan Utaibah bin Abu Lahab. Ya, laknatullah alaihi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Betapa rahsia Nabi SAW dan peringkat awal dakwah ini, sehingga umat Islam pada peringkat awal hanya berjumlah 30 orang sahaja, dan rumah yang dipilih untuk menjadi tempat pertemuan umat Islam itu adalah satu rumah yang berhampiran bahkan di kaki Bukit Safa. Itu rumah Al-Aqam bin Abi Al-Aqam. Sebab itu sampai sekarang pun eskalator dan juga pintu lebah itu di bawah, di kawasan berhampiran dengan Bukit Safa. Satu menara yang betul berhampiran dengan Bukit Safa itu dikenali sebagai
dipanggil apa ni, Jisru Al-Aqab dan juga Babul Aqab. Kerana itu kawasan itu ataupun di kaki Bukit Sofa memang kawasan penempatan orang kaya yang bernama Al-Aqab bin Abi Al-Aqab. Dia antara orang yang terawal umat Islam dan dia offer kepada Nabi SAW rumah dia jadikan sebagai tempat pertemuan umat Islam. Kenapa rumah? Rumah dia ini bukan tersembunyi sangat sebenarnya. Rumah dia terbuka. Rumah dia ini menghadap ke arah pasar. Ya. Di sebelah daripada Sofa dan Marwah itu, kawasan lapang sekarang ni ada bangunan kompleks tandas dekat Bukit Marwah. Tandas itu sebenarnya adalah tapak rumah Khadijah dulu. Kawasan tandas sebenarnya. Jadi antara rumah Nabi yang dibina oleh Nabi dan juga Khadijah sempat mereka berkahwin itu dengan rumah Al-Aqab ini, dia menampak satu sama lain. Dan di tengah-tengah kawasan lapang itu adalah pasar besar dulu. Ya. Jadi bila Rasulullah SAW melihat ada orang pergi rumah Al-Aqab, Rasulullah tahu bahawa itu adalah sahabat-sahabat yang menunggu untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran dan Nabi SAW. Dan kenapa tempat itu nampak seperti terdedah sebenarnya, tetapi terpencil? Kerana orang tak sangka. Cuba kalau rumah itu terpencil jauh di sebelah bukit mana, mesti orang akan tengok. Dia orang ni pas seorang lalu pergi mana. Ya, tapi taktik Rasulullah itu terlalu mudah. Rumah itu betul-betul depan pasar. Orang diingatkan hilang dalam pasar, tiba-tiba hilang masuk dalam rumah Allah. Dan Nabi pula tengok ada orang masuk, mesti ada tempat lagi. Apabila Sayyidina Umar bin Khattab memeluk Islam, bila dia nak memeluk Islam, belum Islam lagi. Bila dia nak memeluk Islam, dia minta juga dengan adik dia Fatimah bin Khattab, Fatimah binti Khattab, dan juga adik ipar dia Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, yang mana tuan-tuan Sa'id dan juga Umar ini kemudian adalah antara 10 orang yang dijanjikan syurga, yang dijamin masuk syurga. Ya, abang ipar dengan adik ipar. Abang ipar, adik ipar, dua-dua termasuk dalam 10 orang yang diberitakan akan masuk syurga, confirm. Bahagia sungguh ipar tu, kan? Ini betul. Abang ipar dan adik ipar sama-sama kaki lebih. Alhamdulillah. Ya. Mati di mana? Mati di highway Siratal Mustaqim, jalan yang lurus. Siratal Mustaqim atau jalan lurus. Cek tengok adik ipar tu belakang, abang ipar tu depan. Dua bergeser mati. Alhamdulillah. Ya. Jadilah macam Umar dengan Sa'id. Itu adik ipar. Tapi sebelum Umar masuk Islam, Sa'id tu tahu nak tetap Umar. Tapi setelah memeluk Islam, setelah dia nak memeluk Islam, nak minta jumpa Rasulullah, dia jamin tak akan apa-apa ke Rasulullah, maka dibawa dan bertemu di rumah Al-Aqab dan Abi Al-Aqab. Tuan-tuan, terkejut rumah ni dia tahu sangat, tak sangka inilah tempat Rasulullah jadikan markas pertemuan. Ya. Itulah kebijaksanaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga kan orang-orang Quraisy tak rasa Nabi Muhammad ini pada mereka awal mempunyai pengikut-pengikutnya. Apa kata mereka? Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum araziluna badi ar-ra'yi wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nazunnukum kadhibin. Ini kata-kata orang Quraisy kepada Nabi SAW setelah melihat ada orang ikut Nabi. Maka berkatalah pemimpin-pemimpin yang kafir dari kaumnya, itu kaum Nabi Muhammad SAW, kami tidak melihat kamu melainkan sebagai seorang manusia biasa seperti kami, dan kami tidak melihat orang-orang yang mengikuti kamu melainkan orang-orang yang hina-hina di antara kami yang mereka percaya sahaja, dan kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami yakin kamu adalah orang yang dusta. Jadi tuan-tuan, apa yang mereka katakan kepada Nabi Muhammad ini sama seperti mana Fir'aun kata kepada Nabi Musa dan juga kaum Samud kata kepada Nabi Saleh. Ya. Tetapi apabila tiba satu peringkat dilihat umat Islam berhijrah besar-besaran, ya, membina kekuatan di Yathrib dan sebagainya, barulah mereka sedar
bahawa Nabi SAW ada sasaran dakwahnya, dan sasaran dakwahnya penuh dengan taktik. Jadi kesimpulan yang diberi oleh almarhum Syekh Muhammad Sayyid Al-Buti, inilah dia taktik, strategi dalam menyampaikan dakwah. Yang mana umat Islam pada hari ini kurang strategi ini, dan mereka lebih kepada strategi apa? Strategi promosi besar-besar. Dakwah secara halus, secara bawah ini kurang berjalan. Sedangkan Nabi Muhammad SAW pada mereka awal dakwah betul-betul secara halus, dan Islam itu berkembang tanpa pun disedari oleh musuh-musuh Islam. Kalau tidak, masa mereka akan berkata secara demikiannya. Jadi tuan-tuan, tempoh 3 tahun tadi Nabi bergerak betul-betul agresif, tapi dalam suasana yang tidak tampak orang. Ini mereka 3 tahun. Dan setelah 3 tahun ini, barulah Nabi SAW mengorak langkah, panjat Bukit Safa, beritahu kepada umat. Sebelum tu, jangan lupa, sebelum tu dibuat jamuan dulu. Jamu kenyang-kenyang, suruh orang Quraisy. Di mana? Di perkarangan rumah Al-Arqam tu juga. Sebabnya Bukit Safa tu menghadap ke pasar. Di kaki Bukit Safa tu rumah Al-Arqam. Orang tak sangka kan? Nabi buat jamuan. Al-Arqam pun buat tak tahu punya gitu. Buat tak tahu je. Sampai sudah rumah Al-Arqam itu tidak diketahui oleh orang-orang Quraisy. Inilah tempat bermarkas pertemuan umat Islam. Sampai sudah, sampai hijrah. Dan Al-Arqam itu mainkan peranan cukup besar. Sebab itulah juga salah seorang daripada anak Al-Arqam namanya Zaid Al-Arqam. Zaid Al-Arqam ini dihina oleh Abdullah bin Ubay bin Salul ketika peperangan Bani Mustalaq. Ketika peperangan Bani Mustalaq, Abdullah bin Ubay hina, kecam Zaid. Sebab ada kisahnya, nanti kita cerita kisah. Rasulullah cukup terasa kerana Zaid ini adalah anak yang lahir di atas ibu beliau. Anak Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, Zaid bin Al-Arqam. Betul besar yang peranan Al-Arqam ini di sisi Nabi SAW. Seorang tokoh yang low profile, tapi juga seorang tokoh ternama. Rumah dia kalau kira tuan-tuan, dia memang saja Quraisy boleh ambush, tapi dia kerana dia licin, licin lah dia. Strategi Nabi lancar, selamat, tak apa. Jadi bila Nabi SAW istihar di Bukit Safa berkenaan dengan dakwah secara terang-terangan, bila masuk tahun keempat, umat Islam itu sudah bersedia, bermulalah era baru, era penyiksaan. InsyaAllah kita bincang era penyiksaan ini pada pertemuan yang akan datang, dan kita melihat bagaimana dakwah yang begitu halus selama lebih kurang 3 tahun ini yang benar-benar mengukuhkan iman umat Islam pada masa itu. Dan para sahabat tidak beranjak sedikit. Antara orang berawal juga memeluk Islam, Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah juga antara orang yang tidak ada apa-apa kelebihan dalam diri dia, melainkan iman. Nak kata dia kuat, tidak, melainkan iman saja. Dan suara Bilal bukanlah lunak merdu seperti mana yang kita bayangkan, tapi suara Bilal itu suara ikhlas. Sebab itulah dia menjadi muazzin Rasulullah SAW. Kita akan lihat bagaimana lepas bila masuk pada episod kedua, peringkat kedua dakwah, iaitu daripada tahun ketiga Hijrah sampai Rasulullah sampai kepada Hijrah. Tahun ketiga Rasulullah sampai Hijrah, lebih kurang 8 tahun berjalan peringkat itu Hijrah. Saya telah terserah pada malam ini dan berserah kita, dan kita tabuhkan aspek kafar bila sama Rasulullah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.